Yang Tuan Agong dan Anugerah Ijazah Kehormat Dr. Falsafah Kepimpinan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Jabatan Meteorologi Met Malaysia meramalkan beberapa negeri di seluruh negara diramal mengalami hujan dan ribut petir pada sebelah petang ini. Menerusi kenyataannya memaklumkan keadaan itu mungkin berlarutan hingga ke malam. Antara negeri yang diramal hujan dan ribut petir pada sebelah petang adalah Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Selain itu, cuaca sama diramal melanda di 1-2 tempat di kawasan pedalaman Perlis, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Perak. Ramalan itu juga dikeluarkan bagi 1-2 tempat di kawasan pedalaman dan pantai barat Sabah selain Tawau, Sandakan, Kudat serta Labuan. Manakala di Sarawak pula hujan ribut petir diramal di 1-2 kawasan di Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Pada sebelah malam pula hujan dan ribut petir diramal melanda 1-2 kawasan di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Perak dan Johor. Orang ramai boleh merujuk laman web semua media sosial rasmi Met Malaysia bagi maklumat yang terkini dan sahih. Dua gempa bumi kuat berukuran 6.0 dan 7.3 pada skala Richter dikesan berlaku di tenggara Kepulauan Loyalty pagi tadi. Bagaimanapun, kedua-dua gempa berkenaan tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan gempa bumi pertama berlaku pada 9.15 pagi itu berpusat di 913 km barat daya dari Nadi, Fiji pada kedalaman 58 km. Manakala gempa kedua pula berlaku pada 10.10 pagi pada jarak 894 km barat daya dari Nadi, Fiji pada kedalaman 93 km. Menjelang musim haji 1444 Hijri, jemaah haji yang bakal tiba di Madinah esok diingatkan supaya sentiasa memakai lencana yang disediakan tabung haji bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Pengurus Zon 1 Muhammad Abbas berkata lencana yang dipakai dapat membantu jemaah sekiranya tersesat atau pengsan semasa melaksanakan ibadat. Okey, pertama yang saya nak pesan pada jemaah haji ialah apabila mereka berada di tanah suci, mereka tidak ada membawa apa-apa pengenalan diri kecuali lencana. Jadi lencana ini penting. Kita minta jemaah haji jangan tinggalkan lencana yang telah dibekalkan. Dipakai sepanjang masa walaupun orang kata sekadar nak pergi ke bilik air. Persiapan operasi di Zon 1 Madinah kini telah siap dan bersedia menerima kehadiran kumpulan pertama. Beliau juga menyarankan jemaah untuk memaksimumkan amal ibadat sepanjang berada di Madinah. Setiap jemaah dijangka berada antara 5 hingga 6 hari di Madinah sebelum memasuki Mekah. Di Zon 1, jemaah akan ditempatkan di Hotel Anwar Movenpick dan Saja Hotel, manakala Emar Hotel di Zon 2. 6 petugas akan membantu jemaah di Zon 1 dibantu 6 pembantu tempatan. Keselamatan cyber merupakan satu tanggungjawab bersama yang memerlukan penglibatan aktif individu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata keselamatan cyber adalah satu isu kritikal yang memberi kesan kepada kerajaan, perniagaan dan individu. Justru beliau mengajak masyarakat untuk mengamalkan amalan digital selamat sekaligus mewujudkan budaya keselamatan cyber. Beliau turut mengakui dalam dunia yang saling berhubung dengan kehidupan insan yang semakin mengikut teknologi digital, perlindungan aset dalam talian dan mempertahankan identiti digital menjadi keutamaan. Katanya kemajuan pesat teknologi membawa banyak manfaat tetapi ia juga membuka ruang baru untuk ancaman dan serangan cyber. Kerajaan Sabah serius menangani isu bekalan elektrik di negeri ini yang mengalami gangguan akibat permintaan tinggi susulan fenomena cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur menjelaskan taklimat menyeluruh telah dilaksana bersama pihak Sabah Electricity Sdn Bhd SESB berhubung penyelesaian gangguan bekalan itu. Menerusi taklimat tersebut, beliau berpuas hati dengan langkah dan tindakan yang akan diambil pihak SESB.
Kita serius untuk mengatasi masalah bekalan tenaga elektrik ini di Sabah. Saya berharap rakyat kita jangan politikkan isu ini. InsyaAllah dalam masa terdekat ini kita boleh selesaikan. Kerana penyelesaian yang saya dimaklumkan oleh pihak SESB cukup baik. Datuk Haji G ditemui RTM selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra Aidilfitri dan Keamatan DUN N9 Tempasuk di Kota Belud. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang ke-40, UIM berkenan menganjurkan Majlis Convocation Khas Penganugerahan Ijazah Kehormat Dr. Falsafah dalam kepimpinan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Untuk laporan lanjut, kita bersama Atikah Makhtar. Terima kasih rakan setugas ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan menerima ijazah kehormat Dr. Falsafah PhD kepimpinan oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM sebentar tadi. Anugerah tersebut sebagai pengiktirafan dan perhargaan terhadap kepimpinan dan keprihatinan Sri Paduka Baginda kepada rakyat ketika negara ini dilanda wabak COVID-19 serta menyelesaikan kemelut politik yang dengan penuh berhikmah dan profesional. Selain itu, Baginda juga turut menyalahkan sikap kepimpinan Baginda dari pelbagai aspek, antaranya ketenteraan, sukan dan pentadbiran. Ijazah kehormat Dr. Falsafah itu dipersembahkan oleh Ketua Perlembagaan UIAM iaitu ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Hadir sama pada Majlis Convocation Khas Penganugerahan ini ialah Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alan Shah Sultan Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Abdul Razak Jaafar dan Presiden UIAM Tan Sri Samsudin Osman. Selain itu, seramai 800 tetamu turut hadir yang terdiri daripada duta-duta asing, kaki tangan, pegawai kanan dan jemputan-jemputan khas. Saya kira setakat ini saja perincian dapat saya berikan. Kita kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Atikah. Mayat seorang lagi remaja berusia 13 tahun yang lemas selepas jatuh di Sungai Masai Pasir Gudang semalam ditemukan pukul 7.38 pagi tadi. Mayat Zahir Ajmal Muhammad Idris dijumpai kira-kira 50 meter dari lokasi mangsa lemas menerusi pencarian di permukaan dan selaman anggota pasukan penyelamat di air PPDA. Sebelum itu, mayat mangsa pertama Muhammad Danish Ahmad 11 tahun ditemukan 5.06 pagi tadi kira-kira 50 meter dari lokasi kejadian. Mayat kedua-dua mangsa diserah kepada polis. Komander Operasi Bala Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang Penolong Penguasa Bomba Sarhan Muhammad memberitahu panggilan kecemasan diterima 11.31 malam semalam. 13 anggota BBP Pasir Gudang bersama 6 anggota PPDA Skudai digerakkan ke lokasi kejadian. Sementara itu, di Kulai, seorang remaja lelaki ditemukan lemas ketika menjala ikan bersama 3 rakan lain di Sungai Bampiran, sebuah restoran makanan segera Bandar Putra petang semalam. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bandar Baru Kulai, Pegawai Bomba Kanan 2, Baharudin Muhammad Omar berkata Amirul Ikhwan Muhammad Khairul Amin, 14 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan diserahkan kepada pihak polis. Mangsa dijumpai anggota bomba di lokasi dia dilaporkan lemas pada kira-kira pukul 5.54 petang. 2 warga Myanmar ditahan menerusi operasi serkap di kawasan hutan di sempadan Malaysia Thailand semalam. Kenyataan Marskal Divisyen Kedua Infanteri Malaysia 2 Divisyen menyatakan kedua-dua pendatang asing tanpa izin parti itu dalam keadaan mencurigakan di sektor kawasan tanggungjawab Brigade ke-6 Infanteri Malaysia. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-duanya yang berusia 26 dan 37 tahun tidak mempunyai dokumen perjalanan.
Penahanan mereka hasil maklumat awam kira-kira pukul 2.15 petang. 2 telefon bimbit turut dirampas. Kedua-dua parti berkenaan kemudian diserahkan ke Balai Polis Kuala Nerang untuk tindakan lanjut. Persekitaran kawasan perumahan yang agak padat tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan ia kotor dan terbiar. Kerjasama dan persefahaman antara penduduk amat penting bagi memastikan kawasan perumahan bersih dan selesa. Projek Perumahan Rakyat PPR Sri Setulang dan PPR Melana Indah 2 serta flat Larkin di Johor boleh dijadikan contoh. PPR Sri Setulang mempunyai 24 blok sementara PPR Melana Indah dan Flat Larkin pula masing-masing 4 blok. Menurut Yang di-Pertua Persatuan Penduduk PPR Sri Setulang, gotong royong berkala dilaksana untuk memastikan kebersihan terjaga sekaligus mengelak pembiakan nyamuk Aedes. Penduduk di sini memang kerjasama daripada segi kebersihan, iaitu yang mana ada macam sikit-sikit iaitu tak mengikut arahan dan kita buat laporan kalau dapat nombor rumah tu yang buang sampah di merata-rata di luar tingkap ke apa, pihak pengurusan ni segera mengambil tindakan. Dan kita akan approach diorang, hampiri diorang, dan kita pun ada satu grup kata penduduk lah, ketua-ketua blok yang sekali information daripada kerajaan ataupun house rule apa semua kita akan masukkan dekat dalam tu dan kita turun bertanya apa masalah dia. Tips paling penting sekali muafakat lah, kerjasama. Macam saya ulang sekali, mesti ada dua belah pihak. Dari segi komunitinya, dari segi penduduknya dengan pihak perbadanan, pihak yang kerajaan. Program Seni Warisan Citra Dwi Budaya mengangkat kembali seni warisan dan budaya tanah air. Menerusi inisiatif Jabatan Penyiaran Negeri Selangor dan Perlis itu diyakini berupaya mengembalikan tarian serta muzik tradisional sesebuah negeri. Jadi saya berharap dengan kita mengetengahkan tarian dan juga muzik tradisional ini akan dapat memperkayakan dan juga memperkuatkan lagi seni kebudayaan yang ada di negara kita ini agar tidak ditelan zaman. Bakal menemui penonton 9 malam ini di TV2, program Citra Budaya selama 1 jam 30 minit akan menampilkan tarian serta persembahan menggunakan alat muzik tradisional seperti tarian Wau Kapal, tarian Piring dan Cempuling dari Selangor, manakala tarian Canggung dan tarian Inang Tua dari Perlis. Hadir menyaksikan rakaman program Timbalan Pengarah Bahagian Program Radio Farus Pemarazi, Pengarah Jabatan Penyiaran Selangor Noriza Saleh dan Pengarah Penyiaran Perlis Azman Hashim. Konsep Malaysia Madani terus disuburkan dengan nilai perpaduan yang amat tinggi di kalangan rakyat di negara ini. Ia turut dizahirkan beberapa badan bukan kerajaan NGO pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Sungai Petani malam tadi. Hampir 10,000 pengunjung dari pelbagai bangsa hadir memeriahkan majlis itu. Kehadiran semua kaum pada majlis tersebut membuktikan semangat ukhuwah yang jitu di kalangan mereka. Konsep perpaduan madani ini juga dapat memupuk jalinan muhibah dengan mengamalkan sikap toleransi dalam membina masyarakat madani yang bersatu padu. Ini bukan saja kita kepada bangsa Melayu, malahan kepada berbangsa Cina, India dan sebagainya, dan tidak mengira agama, disebabkan di dalam paduka ni kita mengamalkan kasih sayang yang mana disarankan oleh Perdana Menteri, iaitu Malaysia Madani. Itulah yang kita bawa, dan di dalam paduka ni kita mengamalkan kasih sayang, tak mengira bangsa, tak mengira agama. Itulah ukhuwah di dalam paduka Malaysia. Maksudnya kita tak ketepikan apa bangsa, kaum, agama, memperluaskan dalam segi membantu dan memberi peluang kepada golongan-golongan yang telah
jatuh semasa COVID. Jadi selepas dah COVID, dah endemik dah pun, dan saya ni rasa ini adalah masa Paduka untuk bergerak untuk menaikkan pelbagai kaum yang berada dalam satu situasi yang cukup ketara sekarang. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Info niaga, ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran ketat dengan cenderung untuk menurun berbanding dolar minggu depan kerana pelabur kekal berhati-hati memandangkan ketidaktentuan ekonomi global. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan para pelabur akan memantau dengan teliti isu siling hutang Amerika Syarikat kerana ia menghampiri tarikh akhir 1 Jun. Oleh itu, pelabur akan memerhatikan kenyataan seterusnya daripada Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Janet Yellen mengenai laporan terkini selanjutnya minggu depan. Sementara itu, RHB Investment Bank Berhad dalam nota kajiannya pada Jumaat berkata sentimen terhadap ringgit kekal negatif. Indeks penanda aras Bursa Malaysia FTSE, Bursa Malaysia KLCI dijangka bergerak lebih tinggi minggu depan dipacu oleh sentimen pasaran yang lebih baik ditambah dengan keyakinan kepada musim pelaporan korporat yang positif. Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trades dan Berhad Tong Pak Ling berkata penilaian ke atas ekuiti Malaysia masih lebih murah berbanding ekuiti serantau. Justru saham tempatan menawarkan potensi peningkatan yang lebih baik untuk pelabur asing. Walau bagaimanapun, pelabur mungkin sentiasa berwaspada terhadap turun naik pasaran yang amat ketara serta ketidakpastiannya. Perkembangan luar seperti semakan siling hutang Amerika Syarikat juga akan menjadi perhatian pelabur. Laluan ke-12 Asia Malaysia ke Indonesia Kertajati membantu merancangkan sektor pelancongan kedua-dua negara. Syarikat penerbangan tambang murah itu menghubungkan pengembara dari Malaysia secara terus ke Jawa Barat untuk menikmati kekayaan budaya dan tempat menarik di kawasan itu. Wartawan Bimala Kasturi Verasami ada laporannya. Berhenti, tapi dengan adanya opening di terminal baru Kertajati sangat membuka peluang yang sangat lebar untuk potensially dua hal kita boleh rancangkan lagi industri pelancongan.
Hanya 2 jam 15 minit untuk memudahkan pengembara terus ke Kertajati dan wilayah Manjalika serta daerah-daerah berdekatan meliputi Siribon dan Kuningan. Dengan panduan West Java Tourism, pengembara boleh singgah ke tempat menarik di Siribon seperti Gua Sunyaragi, Batik Trusmi Village dan Istana Keraton Kacirebonan. Manakala di Kuningan terdapat Kampung Linggajati, Kampung Dombah dan Telaga Biru Cicirem. Menguatkan kerjasama antara Kuala Lumpur dengan Kertajati. Jadi kita ingin penerbangan Air Asia ini menjadi jembatan awal untuk menghubungkan kedua negara antara Malaysia dan Indonesia untuk saling bertukar wisatawan. Syarikat penerbangan tambang murah ini menghubungkan pengembara secara terus ke lebih banyak bandar dan tempat unik seperti Gua Sunyaragi ini. Wujud situasi menang-menang kerana bukan sahaja merancakkan sektor pelancongan, malah meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Bimalah Kasturi Birasami, Indonesia, RTM. Sukan kita mulakan dengan aksi Liga Super. Sabah FC mengekalkan rekod tanpa kalah di laman sendiri apabila mencatat keputusan seri 2-2 menentang Terengganu FC di Stadium Likas Kota Kinabalu. Namun, keputusan itu nyata tidak menggembirakan Ketua Jurulatih Dato' Ong Kim Swee, apatah lagi mereka mendahului 2-0 pada satu ketika. Dan kita mempunyai peluang-peluang yang kita cipta, namun apabila kita mendahului 2-1 pada separuh masa kedua, kita tidak dapat menambahkan jaringan. Ini meletakkan tekanan. Dan seperti saya katakan, Terengganu tewas 2 perlawanan sebelum ini dan tentu mereka tidak ingin pulang dengan sebarang mata, di mana mereka berusaha dan kita harus mempersalahkan diri kita sendiri, di mana membenarkan Terengganu berada di depan ataupun berada di kawasan kita terlampau lama dan mengawal permainan dengan begitu baik. Skuad Sang Badak terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-28 menerusi tandukan Telmo Castanheira sebelum Darren Lock menggadakan jaringan melalui sepakan penalti pada minit ke-37. Sonny Norde kemudian berjaya merapatkan kedudukan buat TFC pada minit ke-46 menerusi sepakan percuma dari luar kotak penalti. Babak kedua menyaksikan Norde meledak gol penyamaan pada masa kecederaan sekali lagi menerusi sepakan percuma. Ia sekaligus menggagalkan usaha Sabah meraih 3 mata penuh. Perlawanan seterusnya Sabah akan bertemu Perak FC pada 23 Mei juga di Stadium Likas. Bagi pengendali TFC, Tomislav Strandberg pula, keputusan seri itu amat berharga buat pasukannya. Menurutnya, bukan mudah untuk mereka bangkit selepas ketinggalan 2 gol, apatah lagi bermain di tempat lawan. That 1 point is not so big, but it's big because for confidence, for the future, for us, this is our first point when we take this season away. But I think my players deserve that 1 point. Dalam pada itu, Joe Dotazim, JDT mengekalkan rekod tanpa kalah dengan menewaskan Kuching City FC 4-0 di Stadium Negeri Kuching, Sarawak. Kemenangan yang diraih pasukan kendalian Esteban Solari itu merupakan kemenangan ke-11 berturut-turut musim ini. Babak pertama menyaksikan penyerang sensasi kelahiran Argentina, Fernando Martin Forestieri meledak jaringan pembukaan pada minit ke-3 sebelum menggandakan jaringan pada minit ke-36. Separuh masa kedua menyaksikan JDT terus gairah untuk memburu jaringan. Minit ke-70 giliran Baxter da Silva menambah derita skuad kendalian Irfan Bakti Abu Salim untuk melebarkan kelebihan pelawat. 2 minit kemudian Juan Muniz pula menambah lagi jaringan menerusi sepakan kencang untuk menjadikan kedudukan 4-0. Selepas 11 perlawanan, JDT kini menggotip 33 mata maksimum di kedudukan teratas Liga. Dalam satu lagi perlawanan, Kedah Darul Aman, KDFC berpesta gol di laman sendiri selepas memenang Kelantan FC 5-0 di Alostar. Bermain di hadapan penyokong sendiri, Kedah mendahului menerusi jaringan kapten pasukan Manuel Ott pada minit ke-16 sebelum Litak menambah jaringan pada minit ke-27. Skuad kendalian Nafuzi Zain itu kemudian sekali lagi membolosi gawang Kelantan pada sebelum rehat. Babak pertama menerusi Manuel Hidalgo.
Tidak cukup dengan itu, skuad Kenari yang terus dahagakan jaringan menambah 2 lagi gol menerusi sepakan penalti William Lira pada minit ke-59 dan tadukan Jonathan Balotelli pada minit ke-89. Selain Wushu, saya pun boleh baca berita. Saksikan saya, Tan Chong Min dalam Stadium RTM 20 dan 21 Mei ini. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.